Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada anda semua. Anda bersama-sama dengan saya Erwan Muhibin dalam Aki Show. Hari ini episod yang ke-13. Kita bersiaran live dari Photoclick Studio di Kantan Business Center. Dan insyaAllah hari ini dalam segmen-segmen Aki Chen, Akademi dan Aki Kawan, insyaAllah kita akan berbual tentang Bunga akan ketengahkan resepi Jawa katanya. Dalam Aki Chen, Bunga nak masak sambal tahun kerang. Apa ni? Dan kemudian dalam segmen Akademi, insyaAllah macam biasa Anip dengan Abang Yus akan terus berkongsi tentang ilmu-ilmu berkaitan dengan baking. Kalau tak salah, diorang akan bincangkan tentang kekacang hari ini. Dan juga Abang Yus seperti biasa, beliau terus ingin memperkasakan, berkongsi ilmu tentang ketogenic lifestyle, insyaAllah. Dan Aki Kawan ada surprise, okey? Yang boleh saya kongsikan sekarang adalah dia punya keyword adalah sambal. InsyaAllah hari ini mungkin tema sambal kot. Dalam Aki Show episod yang ke-13 hari ini. Terima kasih kerana telah terus setia bersama-sama dengan Aki Show dan terus setia bersama dengan saya Erwan Muhibin dalam episod yang ke-13 hari ini. InsyaAllah jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini dengan segmen Aki Chen. Nak buat macaroni cheese bersama dengan ikan dori. Bahan utama kita mestilah macaroni mozzarella cheese yang telah saya parut. Kemudian bahan utama yang ketiga saya menggunakan cheddar cheese. Ini adalah butter terbaru di Aki. Bahannya sebenarnya ialah satu sudu tepung gandum, serbuk lada hitam. Okey, lada hitam ni dan sedikit garam, satu sudu kecil garam saja, tak perlu banyak. Terima kasih. Sedikit perahan lemon. Jadi kita nak bagi rasa masam-masam, lemak-lemak ikan dori yang telah saya grill tadi sebentar. Saya telah grill. Seterusnya kita menggunakan lebih kurang 2 cawan susu full cream. Boleh gunakan ni untuk mewangikan ni lah Italian herbs ni. Okey, butter yang digunakan adalah sebanyak 2 sudu besar saja. Okey, boleh kamera boleh masukkan 1 sudu besar tepung gandum. Masukkan susu 2 cawan. Saya nak masukkan adalah cheese, mozzarella ni juga kita masukkan cheese cheddar. Kita masukkan apa nama tadi? Black pepper. Yes, ialah saya nak perah sedikit lemon. Macam ni je, saya lebih kurang setengah sudu lah. Kemudian makaroni kita. Okey, dah siap. Siap. Dan terakhir saya nak letak ikan ni lah di atas ni sahaja. Alright, Alhamdulillah, terima kasih Erwan Muhibin di studio dan anda bersama-sama dengan saya Erwan Muhibin juga di The Al-Mughni Event House bersama-sama dengan Bunga Kabari Kabel. Alhamdulillah, hari ini Bunga nak share satu resepi yang luar biasa dalam segmen Aki Chen, kan? Ya, betul. Macam kalau siapa yang follow Aki Show di Instagram, diorang dah berbalas-balas komen di situ antara Aki Show dan Bunga. Bunga kata dah bagi teaser di Instagram yang dia akan balik ke Sungai Besar, kampung halamanku, untuk cari kerang. Itu dia. Kerang sudah ada. Apa resepi istimewa yang memerlukan kerang special daripada Sungai Besar sampai Penam ni? Actually Bunga nak ketengahkan resepi keturunan Bunga, orang Jawa. Resepi sambal tahun. Ada orang yang panggil sambal tahun, ada orang panggil sambal taun, ada orang panggil sambal taun. Banyak idaramnya kan. Banyak versi je. Tapi pasti ada sejarah kan. Ya, betul. Bila Bunga cek apa benda, Mama kenapa dinamakan sambal tahun? Okey, sebenarnya
Ada orang yang cakap sambal tahun ni diorang hanya dapat makan dulu-dululah, setahun sekali waktu raya. Ada pula yang cakap dia namakan sambal tahun sebab biasanya masakan ni orang buat pakai kulit lembu. Kulit lembu kalau nak ikutkan proses untuk keringkan kulit lembu tu makan bertahun, betul tak? Bertahun. Kalau dululah Pak Irwan, kalau sekarang ni dia dah ada teknologi yang canggih tu dah boleh orang kata cepat sikit lah. Kalau dulu dikeringkan setahun dan dibakar lagi, itu yang namakan sambal tahun. Saya baru nak teka. Kalau saya teka tu dia betul. Okey, so sambal tahun. So tahun tu merujuk kepada proses dia yang lama proses dia yang lama tu, ya betul. Makan tahun atau makan tahun. Makan tahun. Dan dulu ceritanya orang dulu kan kewangan dia agak kurang kan. Jadi makanan sambal tahun ni actually kalau dia masak, diperangatkan dia makin kick rasa dia tu. Dia makin lama makin sedap. Dia kalau masak baru-baru masak dah makan, dia tak best Abang Irwan. Dia kalau hari ni masak besok baru makan, itu baru best. Okey, so sekarang kita dah tahu dia punya asal usul tahun tu dalam nama tu. Sambal pula, macam Bunga ada pernah share kata dia tak ada rupa sambal. Memang tak ada rupa sambal. Dia rupa masak lemak putih. Tapi kenapa dinamakan sambal? Dia gunakan cili dalam kuantiti yang banyak. Bila masak tu kita kata besok baru boleh makan, cili yang dah diperapkan dengan bahan-bahan yang lain ni tadi, dia dah pecah. Sebab kita untuk sambal tahun ni dia masukkan cili tu sebiji-sebiji je, dia tak pecahkan apa. Nanti bila kita dah perangat dia dah pecah, itulah yang dinamakan sambal tahun. Dia bertahun-tahun cilinya baru pecah tu. Itu yang dia jadi namakan dia sambal sebab dia pedas. Alright. Sambal tahun kerang. Itulah resepi hari ini dan insya-Allah mari kita mulakan Bunga. Apa yang kita perlu buat ni? Okey, bahan-bahan yang kita perlukan dia sebenarnya simple je dan mudah. Main ingredient tu of course lah kita ada kerang, kita ada bawang merah yang telah dimayang, bawang putih dalam 5 labu. Kalau Bunga suka letak tauco. Dan kita ada sedikit belacan dan juga udang kering. Tapi ni optional tau, Bunga bagi. Kalau misal kata kita dah letak belacan, tak perlulah taruh udang kering. Dah taruh udang kering, tak perlulah taruh belacan. Kalau letak dua-dua nanti boleh rompong. Siapa yang ada sedung tu boleh rompong hidung dia. Lepas tu kita ada... Hari ni saya tahu. Apa? Ini saya tahu. Yang perlu penonton cuba teka ini apa. Ini bukan halia tau. Ini lengkuas. Okey. Kau Irwan baru tahu? Saya sebenarnya saya nak test kepada para penonton. Betul Ini lengkuas bukan halia. Dan betul juga Bunga. Betul. Saya baru tahu tadi. Actually, lengkuas inilah adalah bahan yang utama. Kalau tak ada lengkuas tak jadi sambal tahun. Sebab bau dia tu yang akan menjadikan dia sambal tahun. Itu yang dan inilah yang penting juga yang akan menjadikan nama dia sambal inilah. Kalau tak macam mana kita nak kata dia sambal kalau tak ada cili kan? Okey, kita mulakan. Let's go. Bismillah. Kita dah panaskan minyak. Ni lengkuas tau bukan halia. Lengkuas ni, Bunga pakai lengkuas muda. Dia kena pakai lengkuas muda. Sebab kalau kita pakai lengkuas tua, dia tak boleh nak kunyah. Kadang-kadang ada orang yang suka makan lengkuas muda. Macam ayah, semua sampah-sampah dalam makanan dia makan. So kalau pakai lengkuas tua, sampah tau. Sampah tau. Masukkan sampah-sampah yang betul lah nanti. Sampah-sampah. Dia kena ada ini. Sampah-sampah. Okey. Mula-mula kita tumiskan bawang putih, bawang merah yang telah dimayang. Bismillah. Okey, apa beza kalau kita guna bawang putih, bawang merah besar dengan shallot ni? Shallot ni? Okey, yang ini saya jelas-jelas tak tahu. So tolonglah Bunga explain kenapa. Shallot ni dia lebih manis berbanding dengan bawang India yang besar. So kalau kita dia kena mengena dengan tempat asal bawang tu ke, tempat bawang tu tumbuh ke? Itu Bunga tak pasti, tapi yang Bunga pasti yang
kalau macam baby-baby contohlah kan, kalau kita dah tua-tua kan liat sikit. Kalau muda-muda So Charlotte tu adalah yang muda yang lah. muda, yang kecil lah. Maksud dia yang kecil lah. Dia masih manis. Kalau bahasa Melayu ni apa? Charlotte ni macam Bawang merah pun kecil. Bawang merah kecil. Tu je bahasa Melayu dia. Kalau kita nak masak, tak perlu pakai minyak banyak sangat. Tapi kalau tak ada minyak langsung pun susah nak menumis kan. So sambal tahun yang ini bunga masak ni dah dalam tahun ini ataupun yang kali terakhir bunga masak sambal tahun ni bila? Baru je bulan lepas. Bunga untuk makan family. Okey. Tapi bunga guna kulit campur perut. Oh itu yang high level punya lah. High level punya lah. punya. Tapi bunga kadang-kadang takutlah nak masak yang kulit ataupun perut. Kadang-kadang orang tak makan kan. Tapi kalau macam kita orang punya family ni semua bedal. Oh jadi yang tu sambal tahun kulit ataupun perut tu lah. Bukan tak pakai kerang lah yang itu. Tak. Okey. Actually kalau ikutkan dulu-dulu pun memang dia pakai kulit lembu. Dulu Abang Irwan nak dapat kerang susah sikit kan. Kalau macam kalau kita perasan lah apa yang saya perasan lah bunga orang-orang bawang putih. Tu dia. Bawang putih. Okey. Okey. Sangat kreatif. Dalam nak Meng-create dia, betul. Membagaikan resepi ni kan. So itulah yang kita perlu belajar dan itulah yang kita nak sampaikan juga dalam Aki Show dan juga Aki Kitchen ni bersama-sama dengan Bunga, Bunga Dawak dan juga apa ni yang kita berada sekarang ni di Al-Mughni Event House. Lengkuas. Ini bahan utama. Kalau tak ada lengkuas tak jadi sambal tahun. Tak jadi. Tak jadi, mesti dia nak kena. Dia tak pakai lengkuas, dia bagi nombor sambal tahun, you boleh kena saman dengan Bunga Dawak. Ya, betul. Bunga Dawak akan PM you. Hello, ini bukan sambal tahun. Ini bukan sambal tahun, ini sambal biasa. Bau tak? Tak tahu. Bau tak lengkuas dia. Dia kan, actually bau lengkuas ni dia ada aroma dia tersendiri kan. Oh ya? Dia boleh hilangkan angin-angin badan. Lengkuas. Okey deh. Cili. Tak lama Bunga dia punya. Tak. Setengah orang proses nak tumis dia. Tak boleh, tak payah. Ada setengah orang, Abang Irwan, dia masak, dia tak perlu tumis pun. Dia masuk macam kita masak lemak. Kita campakkan je semua dan kita masakkan dengan santan macam kita masak lemak tu. Right. Cuma kalau macam Bunga tak suka macam bau maung bawang tu tau. Jadi Bunga tumis sikit. Maung. Ini terma-terma yang saya sendiri pun baru belajar. Sama-sama dengan bezanya lengkuang dengan halia. Lengkuas dengan halia. Lengkuang. Saya pun lengkuang. Lengkuas. Nampak tak? Belum apa saya dah mula menjadi kreatif atas nama bahan tu sendiri. Okay? Tunggu nanti. Episod yang akan datang ada satu bahan nama ni lengkuang. Nanti saya introduce nanti. Sedikit belacan. Okey. So tak pakai lah ni yang Tak pakai sebab Bunga dah pakai belacan, so dia tak perlu nak pakai tu lah. Ni Bunga nak gorengkan sikit belacannya. Tambah je sikit bagi dia basah. Actually Bunga tak suka sangat kalau minyak terlampau banyak. Kita nak makan pun rasa berminyak kan. Okey. Then selepas ni baru Bunga masakkan seperti masak lemak. Masukkan kerang dulu apa? Kerang. Kerang. Dekat saya salah. Kerang dulu. Itulah cara kita belajar dengan buat salah. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kerang. Besar kan? Seronok kalau balik kampung ni. Dia punya apa dia punya? Hasil-hasil laut dia satu fresh. Dekat Taman Bunga tu memang dekat dengan laut lah. Dekat dengan Bagan. Oh ya? Dekat dengan Bagan, sangat dekat. Kita boleh tengok kapal-kapal nelayan berlabuh. Mungkin kita buat satu episod kat sana macam. InsyaAllah. Macam ada berani. Kalau siapa nak, tolong komen kat situ. Aki Kitchen Bunga tolong pergi ke Bagan. Bagai. Kita buat sambal tahun. Yang itu kita buat yang kulit lembu tu. Boleh? Okey? Lembu. Abang Imran makan kulit lembu ke? Kalau Bunga masak, insya-Allah.
Okey. Barulah kita masukkan dia punya santan. Dia dah masuk santan. Kalau santan fresh ni, dia kena sabar sikit. Sebab kalau kita masak, kita tak kita gunakan api yang kuat dan kita tak kacau, dia akan pecah minyak. Tahu tak pecah minyak? Pecah minyak. Pandailah kan. Kalau pakai santan kotak, kita boleh tinggal aja. Tahu tak berapa bentuk pecah minyak tu apa? Kalau tak tahu, tolong komen kat bawah. Kalau tahu pun tolong komen juga. Sebab saya pun tak tahu pecah minyak tu apa. Pecah minyak tu, maksud dia nanti santan dia tak cantik berketul-ketul. Itu namanya pecah minyak. So kita tak, nanti dia, maksud dia Dia geng-geng dengan lengkuang juga lah ni. tak. Lengkuang tu bahan. Lengkuas. Kalau nak ikutkan, kalau kita masak santan ni dengan lama, dia kan boleh keluarkan minyak. Jadi kita tak nak minyak tu keluar. Kalau kita nak masak. Tak mau dipecah lah. Ya. Tak mau minyak tu keluar daripada santan, aka pecah minyak. Dia. Okey, untuk kita menggantikan garam, Bunga suka gunakan tauco. Tauco. Tahu. Saya tahu itu. Tahu kan? Ini resepi mama. Mama yang letak tauco. Kalau ikutkan resepi asal tak taruh tauco, tapi bila diinovasi letak tauco, makin kick rasa dia. Jadi kita gunalah apa yang sedap tu kita pakai. Okey. Amirwan tahu tak kenapa Bunga namakan event house ni The Al-Mughni Event House? Kenapa? Kalau tak salah, D tu kebiasaannya kalau kita ambil daripada barat lah kan. Ada lah. Kan? Al-Mughni of course salah satu daripada nama Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, betul? Kan? Betul? Sebab dulu pernah kita ada company, nama dia kita letak je simply nama company tu, Bunga nampak lah kita punya flow tu dia jalan, tetapi mungkin tak secantik kalau kita gunakan nama-nama yang membuatkan bisnes itu yang besar lagi makna maju. dia. Ya betul. Kan? Nama yang besar lagi makna betul. dia. Nama pun memainkan peranan. Kalau perasan, kalau company Chinese pun dia akan gunakan terus majulah, mamak majulah, macam-macam kan. Tapi kenapa kita tak gunakan nama yang memang dah ada kat 99 nama Allah tu, kita gunakan untuk set up kita punya nama company kan. Kan lebih cantik. Bukan saja untuk matlamat hanya untuk sebagai nama company, tapi kita nak juga ambil apa orang kata, kebaikan, manfaat, rahmat yang terkandung, rahsia yang terkandung di balik nama tu. Makna yang terkandung di balik nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah, di Al-Mughni Event House. Kalau tak salah hujung minggu ni dia orang ada satu event. Dan kepada anda juga, kepada yang ingin tahu lebih tentang di Al-Mughni Event House ni, boleh follow dia orang di Instagram. Boleh. Di Al-Mughni Event House. Okey. Nanti insya-Allah itu adalah tentang apa? Maklumat tentang pecah minyak, lengkuang, semua ada kat situ, okey? Itu apa? Itu kena tag saya. Itu kena tag Abang Irwan. Dia yang Bunga ni. nak tahu. Ini semua baru-baru punya benda ni saya yang menginovasikan. Menginovasikan. Dia punya bau sudah apa orang kata? Merebak. Masya-Allah. Dia kalau makin lama kita tanak dengan api yang sederhana dan perlahan, dia lagi cantik. Kalau nak tahu tim Aki Show tadi, kita punya teman-teman daripada apa orang kata, fotografer, dia orang memang sampai sini insya-Allah Bunga dengan Ayang akan memang sajikan kita orang dengan makanan. Insya-Allah. Kalau tak nak makan tadi. Ada seorang tu dia kata saya nak tunggu resepi yang hari ini. Yang biasa-biasa ni saya tak mau. Okey? Gula? Tengok sedikit gula. Siap kau tak nak ni. Coming. It's coming. Sambal tahun is coming to you. Especially special from the Al-Mughni Event House dan juga Bunga Darwah. Okey. Pagi tadi Bunga dah masak untuk anak-anak nasi kandang besi Bunga. Nasi kandang besi Bunga. Yang ini pula kita ada menu special lagi. Kita ada sambal tahun. Ini anak-anak pun suka ni tau Abang Irwan.
Kalau diorang makan tak sempat nak peram sampai besok. Apa okey. Bunga kata ni resipi Jawa kan? Okey, apa dalam pengalaman Bunga sebagai chef dalam banyak jenis resipi daripada banyak jenis kawasan ataupun apa ni? Dari banyak jenis resipi lah kan? Kemudian resipi ni apa yang special dengan resipi Jawa? Resipi Jawa. Apa macam kalau contoh setengah resipi dia orang punya yang dia orang tengahkan adalah penggunaan cheese. Setengah resipi penggunaan cara dia masak, dia masak dalam tanah. Jawa ni apa dia punya kalau ada dia punya. Kalau ikutkan Jawa ni dia lebih kepada ubi-ubi tau. Kalau masak kan, kalau masak mesti dia ada banyak kepada ubi-ubi macam lengkuas, alia. Nanti Bunga ajar macam mana pula ada satu bahan tu kita panggil kencur. Kencur. Tahu kencur? Of course saya tak tahu. Dalam bahasa Jawa dia kencur, dalam bahasa Melayu dia cekur. Itu kelebihan dia. Dia banyak gunakan bahan-bahan yang berasaskan ubi. Ubi kan kalau tak silap yang dia tanam bawah tanah. Bunga rasa lah. Itu adalah spesies. Bunga tipu saya pun saya akan percaya. Nanti kita akan buka kencur ataupun cekur. Kencur ataupun cekur. Ya, betul. Next recipe. Next episode Bunga akan buat cekur. Kami husband and wife, ayah pun orang Jawa, Johor. Jadi kami kalau balik kampung pun dia sebenarnya tak banyak beza. Makanan yang ada dekat sini Bunga boleh dapat kat Johor. So kalau macam raya tu dia tak adalah tak naklah balik kampung ayah, kampung ayah tak ada ni tak ada. Apa yang ada dekat rumah mama adalah kat Johor. Kalau air tangan ibu pelajaran SD gitu. Cari pasangan, biarlah cari yang sekufu kesempatan. Masya-Allah. Tapi betul tau, itu nasihat ulama pun. Hatta itu adalah nasihat para ulama. Cari yang sekufu, betul tak Baik-baik? Betul. Sama, senang. Nak bagi makan dia pun senang. Tapi kalau dah dijodohkan yang lain, ada ruang untuk belajar. Betul. Yang penting tak orang gaduh. Jangan gaduh. Kan, hal sikit pun boleh gaduh. Itu kita tak mahu. Semua kita nak belajar insya-Allah daripada apa orang kata sesi-sesi kita dalam di Al-Mughni Aki Show ni dalam Aki Show bersama-sama dengan Bunga, dengan Ayangan. InsyaAllah nanti ada Jaja. InsyaAllah kita nak kenal semua dalam tim Bunga Dong. Tapi hari ni kita nak fokus kembali kepada sambal tahun kerang. Tu dia. Kita tengok. Nampak tak? Kadang-kadang biasanya ada orang macam dulu makcik kan, bila nenek masak ni dia buang semua lengkuas. Nenek letak lengkuas dia buang. Kenapa buang? Kenapa lengkuas ni banyak sangat? Tapi itulah sebenarnya main ingredient dia untuk jadikan itulah sambal tahun. Kalau tak ada lengkuas tak jadi. Nak ganti halia pun tak jadi Abang Wan tak jadi. Betul. Saya pernah cuba benda ni. Kita suka makan kuih telur kerang. Okey. Tapi tak makan kerang tu. Saya pernah cuba. Beritahu yang tukang masak, nak kuih telur kerang tapi jangan tak masak dengan kerang. Lainlah. Tak jadi. Sebab air kerang tu. Betul. Dia kena masak juga dengan kerang tu dan lepas tu kalau tak nak makan kerang dan kena asingkan lah. Maknanya ini Abang Erwan kerang tak makan lah? Sekarang makan lah. Sekarang makan lah. Okey. Rugi tak makan. Sekarang dulu masa zaman-zaman Bunga, kerang kita boleh dapat sekilo RM4, RM6. Sekarang berapa Abang Erwan? Sekarang tentulah lagi murah tu lah. Berapa? Kalau sekitar tu jugalah. Mesti jarang pergi pasar. Okey. Sekarang ni 1 kilo RM12. Yang belum kopek. Yang dah kopek lagi dah mahal. Dulu kita boleh dapat senang. Sekarang nak dapat susahnya. Dia macam makanan yang eksotik pula Tak apa lah. Tak apa. Berapa tahun lepas ni? Masa tu 12. umur 20 tahun lah, 20 lebih.
Bunga actually Bunga dah start masak. Bunga punya passion masak tu start darjah 6 Bunga dah start masak. Darjah 6 Bunga dah boleh masak rendang tau. Jangan main-main tau. So dalam usia Bunga 30, 20 lebih, 27, 28 Bunga dah masak untuk wedding. Bukan sikit-sikit Abang Irwan. 1,000, 2,000 tu Bunga boleh masak. Dan kami punya team masa tu dalam 3-4 orang kami boleh masak untuk 2,000 packs. Alhamdulillah Allah bagi satu ilmu, satu kekuatan untuk Bunga lah actually untuk kita manage packs yang banyak, tetapi dia punya team tu boleh dimaksimumkan. Maksudnya berkat, tanda berkat lah. So betul. orang sikit tapi boleh buat banyak. Banyak, betul. Itulah yang kita harapkan insya-Allah dalam hati show ni. Mohon doa daripada para penonton semua, para sakura, para peminat Aki Show insya-Allah. Terus sama-sama dengan kita orang insya-Allah supaya kita boleh terus belajar macam mana kita sama-sama boleh gapai berkat, bukan? Ya, betul. Melalui salah satunya melalui penyediaan makanan, melalui ilmu tentang ramuan-ramuan. Macam saya dah belajar hari ni beza halia dengan lengkuas, kan? Kalau ikutkan Bunga pun ada juga cita-cita nak buat macam apa yang Bunga masak ni kita retort. Cuma kekangan masa yang menyebabkan Bunga tak sempat untuk buat. Sekarang ni bila kita dah buat OEM, alhamdulillah untuk ejen satu tu saja Bunga tiap-tiap minggu 1,000, 1,200, 1,200. Jadi itu baru satu ejen, belum lagi ejen yang lain. Karipap sahaja. Itu untuk karipap kan? Ya. Kalau yang belum tahu, karipap bunga Dotwo adalah karipap yang diminati ramai. Itu produk, orang kata core produk Bunga lah. Core produk. Kalau tak saya pergi tengok di Instagram Bunga Dotwo. Dan berapa? Kita orang punya timing macam mana? Okey ke? Berapa minit lagi ni? Okey. So memang ngam-ngam timing kita untuk hari ni. Sambal tahun kerang nampaknya almost done. Tengok cili dia dah kecut tapi dia tak pecah. Bila nak tunggu pecah? Besok kita baru makan. Tapi janganlah kita makan besok, lapar lah kita. Okey, ni lepas habis kita boleh kita nak rasa dulu lah Abang Irwan. Okey ke tak okey? Subhanallah. Alhamdulillah, sedap. Kalau tunggu besok lagi sedap. Dia punya cili dah meresap, lengkuas dia dah meresap. Yang penting kalau kita nak masak benda ni, sambal tahun ni, dia lama dia tu sebab lengkuas tu kita nak bagi dia naik keluar dia punya rasa tu. Bila Bunga cakap macam tu, saya teringat ada seorang ulama ni diingatkan bokhor. Kalau kepada penonton yang tahu, kalau Bunga tahu bokhor yang kita bakar arang dan kita taruh macam satu benda dinama bokhor dan dia keluarkan wangian yang dia mengeluarkan bau yang wangi. Itu nama bokhor. So dia selalu kata bokhor ni kita boleh ambil pengajaran, lagi dibakar lagi dia wangi. Ni macam nak keluarkan nak keluarkan dia punya sedapnya daripada lengkuas tu. Bukan lengkuang Bukan lengkuas. Dia nak kena dibakar dengan lama kan. Betul. Ibaratnya. Apa maksud dia? Kalau kita sebagai umat atau sebagai hamba Allah ni, kalau kita diuji, kalau kita terror, lagi diuji, lagi kita wangi. Betul. Lagi kita ditekan, lagi kita tawaduk. Lagi kita sabar, lagi kita boleh bersabar. Masya-Allah. Mana siapa tahu kalau ini semua dari bahagian daripada perkongsian yang insya-Allah kita semua boleh apply dalam hidup kita. Bukan saja belajar masak sambal tahun kerang sama-sama dengan Bunga, sama-sama dengan keluarga Bunga, tapi dapat juga ilmu macam mana kita nak kita bergerak sebagai hamba Allah, bukan hamba yang lain. Bukan hamba nafsu. Sedap. Cili dia pedas. Yes.
acting. Tolong. Call them good, right? Alright tuan-tuan perempuan, itu saja insya-Allah sambal tahun kerang resepi hari ini dalam Kitchen, okey? Alright, so kembali kepada Erwan Muhibin di studio. Bye. Terima kasih Abang Erwan Muhibin kita yang berada di studio Bunga. Tapi kali ni saya di studio Photoclick Kuantan Business Center. Bersama saya lagi Hanif dan saya masih lagi bersama Abang Fairuz kita, Abang Yus kita untuk bercerita pasal keto. Betul Abang Yus? Tapi kali ni agak berbeza kerana di depan Abang Yus dan saya sendiri, anda lihat di depan ini. Ini adalah menu ataupun produk makanan yang kita sarankan kepada kita semua. Abang Yus, ada apa nak cakap tentang kita punya bahan-bahan di depan ni? Buah je kot. Hari ni Anik bawa avocado untuk kita tengok lah. Avocado ini adalah salah satu, well, probably about the only fruit yang betul-betul keto compliant yang boleh makan lah, ya. Sebab avocado ni penuh dengan good fats, right? Good fats, fiber, dan kandungan carbs dia sangat-sangat rendah. Baik, itu yang menarik sekali. Sebab apa? Sebab saya memang pertama kali membawakan buah seperti ini ataupun buah avocado ni ke dalam set. Malah saya nak tahu sangat macam mana buah ini digunakan, buah ini dipotong, kemudian dikonsum, dimakan. Jadi insyaAllah selepas ini jangan ke mana-mana. Kita akan bersama dengan segmen akademi untuk kita menceritakan dengan lebih lanjut lagi macam mana Abang Yus akan tunjukkan penggunaan buah avocado ini. Tapi jangan ke mana-mana lagi sebab di depan saya ni ada pelbagai kacang tuan-tuan. Kacang ini yang boleh dikatakan keto apa ni? Keto friendly, iaitu daripada kanan ke kiri ni kalau boleh saya sebutkan, yang kanan ini adalah walnut, kemudian gajus ataupun cashew nut, almond nut, hazelnut dan pecan nut. Jadi anda boleh dapatkan kekacang ni di Aki Bekmat HQ di Kajang dan di Merlimau insya-Allah. Okey bang, can we start? Boleh. Jadi selingan daripada kekacang ataupun kekacang avocado ni tadi, insyaAllah sama-sama Abang Yus akan tunjukkan macam mana kita memilih buah avocado, kita memotong dan kemudian bagaimanalah cara penyediaan preparation buah avocado ni sendiri. Avocado ni kalau you pergi supermarket lah, kalau yang hijau macam ni, kalau you tengok hijau macam ni selalunya dia tak berapa masak lagi. Dan kebanyakannya yang jual macam ni lah. So you balik, you kena peram dulu for a few days. Macam mana cara nak peram tu? Letak tempat yang warm sikit ke, tapi jangan letak dalam fridge lah. Jangan dalam fridge, suhu bilik lah. Yeah. And then kulit dia akan jadi hitam macam gini. Bila jadi hitam macam gini, maknanya dia nak masak lah tu. And usually the whole fruit will turn dark lah. So kalau kita potong, ni saya tak pasti dah masak penuh ke tak ni, rasanya belum. Dia akan ada biji di tengah-tengah buah ni ya? Dia punya seed. Macam ni sebenarnya tak berapa masak lagi ni. So you tengok dia punya apa, Allah, tunjukkan pisau ke tak apa boleh. Dia punya ni keras lagi. Dia punya isi keras lagi, and then dia macam rubbery sikit tau. Kalau masak dia macam lagi kuning dan soft. Lebih kuning. Tekstur dia macam custard. Custard dia agak lembut, creamy sikit lah. I see. So macam seed ni pun you tengok keras lah lagi kan. So selalunya kalau nak makan boleh je makan terus. The best is sprinkle dengan salt dengan pepper sikit dan boleh terus makan. Dengan salt pepper tu kadang-kadang kita sulamkan dia dengan salad Abang Yus Abang Yus
cerita saya tadi, dia kata salad tu kita gaulkan, kita letakkan sedikit mungkin olive oil, abang, betul? Boleh. Olive oil, itu resepi lah, mungkin Abang Yus yang lebih tahu, yang lebih arif lah penggunaan resepi-resepi menggunakan avocado ni. Tapi avocado ni jangan masak, jangan goreng belas. Oh, jangan makan macam ni. dia tak perlu dimasak. Then you just cut kecil-kecil, tabur dalam salad, dah see. boleh makan dah. Cara lain, of course avocado ni famous orang buat guacamole. Guacamole? Guacamole tu kan yang macam Mexican makan dengan tacos, makan dengan macam-macam tu. Oh, yang sejenis keropok. Tacos. You nak cecah dengan nachos tu pun boleh. Nachos, okey. Boleh juga. So dia macam sauce lah, macam Sauce. a dip. Oh, maksud kita dipkan dengan buah ni, kita dipkan. Tak. Buah tu you jadikan guacamole, you lenyek dia. Lenyekkan dia, So dia akan jadi hancurkan. macam tekstur macam Kentang lenyek tu. Something Okay. like that. So itu kita jadikan dip. You I boleh see. makan dengan nachos ke, dengan letak dekat banyak Mexican food lah ya. Okey, baik. Jadi itu antara kelebihan buah-buahan yang disarankan oleh kita, iaitu buah avocado lah. So jangan sekali-kali masak buah avocado ni sebab ia memang sedap dimakan naturally, bang Yus. Ya, betul. Banyak sekali faedah daripada buah avocado. So di depan saya ni adalah jenis kekacang yang keto friendly, kekacang yang dikatakan boleh digunakan untuk baking, Abang Yus, dan masakan-masakan lah. Dan avocado tak boleh didapati di Akibimat, tak jual. Tapi boleh dapatkan produk-produk kekacang ni di musim perayaan ni, Bayus. Ramai yang bakers di luar sana mencari kekacang untuk cookies, untuk apa, kek dan sebagainya. Untuk Abayus sendirilah, daripada kekacang yang ada di depan saya ni, mana yang Abayus prefer untuk dijadikan bahan utamalah? Nuts sangat bagus. Nuts and seeds lah sebenarnya amat bagus. Dan untuk makanan yang secara keto ni pun, kalau nak snacking tu bolehlah makan nuts ya, because nuts ni high in good fats, banyak fiber, banyak nutrients, dan generally low carb. Tapi you kena tengok juga nuts. Certain nuts kandungan karbohidrat dia tinggi juga. Okay. Kalau kita boleh tengok cashew misalnya. Cashew nut, tak? this one. Cashew ni kalau nak dibandingkan antara nuts yang lain, antara yang paling tinggi kandungan karbohidrat. Maksudnya karbohidrat tinggi dan dia punya lemak dia rendah lah. Lemak pun ada juga, Tinggi tapi karbohidrat dia lebih tinggi compared to nuts yang lain lah. Jadi kalau makan cashew ni berpada-pada jugalah. Tapi kacang ni susah sikit nak kontrol kan, because kita selalu ambil segenggam je, sekejap je habis. Tapi boleh kita tengok dekat slide Bayus dekat slide yang sekarang ni dipaparkan, yang ke kanan tu adalah paling tinggi kandungan karbohidrat, manakala yang ke kiri tu yang paling rendah lah. So dari segi berapa banyak kita konsum, perlu kurangkanlah penggunaan karbohidrat yang tinggi ni seperti cashew nut tadi. Semua nuts pun lah berpada-pada juga makan. Jangan go overboard, because kandungan karbohidrat je boleh add on lah, it adds on ya. Tapi fiber content is quite high, dia punya fat content pun is good, tinggi fats juga. Dia quite high. And nuts pun proven boleh help in terms of maintaining you punya lipid profile, cholesterol level, untuk jantung ya, banyaklah nutrition dia. Baik. Jadi selain daripada nuts, Abayus, apa lagi Abayus boleh share tentang mungkin meals, Abayus? Meals yang kita sarankan. Hari ini sebenarnya I nak tunjuk gambar-gambar keto meals ya. Ini yang menarik. Malaysian keto meals. Macam kita boleh recap balik ya. Kalau kita boleh recap balik, macam episode 9 itu kita dah beritahu overview of the ketogenic lifestyle kan. And then episode 10 kita cerita pasal portion makan, 75% fat, 20% protein, 5% carbohydrate. And then episode ke-11 episode ke-11 kita cerita pasal benefits. Benefits, what's do and what's not. Benefits of the ketogenic lifestyle. And then last week, episode lepas kita tengok what to eat and what not to eat. So hari ni kita tengok like example makanan apa sebenarnya yang ada untuk ketogenic lifestyle ni. Okay, sebenarnya kreativitinya bergantung pada kita juga, in terms of nak prepare food ni. So tak adalah kalau you on a diet atau ikut keto lifestyle ni, you are depriving yourself of makanan-makanan Malaysia misalnya. Kita cuma nak bijak untuk memilih substitute, nak ganti benda-benda yang kita tak boleh makan tu Hmm. Contohnya kalau tengok dalam gambar ni, kita ada roti telur dengan kari.
rupanya boleh makan roti canai sebenarnya. Bukanlah roti canai mamak tu. Okey. Bukan. Tapi ini yang kita buat sendirilah. Secara Kita keto buat lah. secara keto. Okey. Okay. So kita tak gunakan tepung. Kita boleh guna almond flour, coconut flour ya untuk gantikan. And then ayam goreng kunyit untuk buat lauk-lauk. Sebenarnya lauk-lauk Malaysia ni boleh je. Yang penting you gantikan minyak tu. Minyak yang you masak goreng-goreng tu, gantikan dengan coconut oil. Jangan guna canola oil ke, jangan guna minyak sayuran yang lain ke, ganti dengan nak goreng dengan butter pun boleh. Tapi yang best adalah coconut oil lah. Okey. Saya baca komen Abang Yus sure. Tadi pasal avocado tadi ada komentar daripada kita punya fans kita di Facebook. Dia kata avocado sangat murah di Indonesia. Dia memang boleh katakan hari-hari konsum avocado ni. Jadi harga tu sebenarnya berbeza kan di setiap kawasan tu sendiri. Betul. Tapi sebenarnya avocado ni sendiri senang ke ditanam? Susah. Untuk cuaca kita memang susah. Dia pokok dia besar dan dia mengambil masa yang lama untuk berbuah. Okey. So dia it takes time lah. Oh, maksudnya saya rasa untuk cuaca di Malaysia ni tak boleh juga ya? Boleh ditanam. Cumanya mungkin tak ramai sangat orang tanam lah because orang Malaysia tak makan sangat. Ya. Avocado ni bukanlah dalam masakan Melayu lah misalnya kan. Probably tak ada. Jarang jarang sekali. lah kecuali salad tak ada makanan Melayu kan, tapi kita jaranglah menggunakan dalam masakan kita. Even ulam-ulaman Melayu pun tak pernah dengar lagi lah orang letakkan avocado ni. Okey, teruskan Abang Yus. Tadi saya nak cerita pasal lauk-lauk kan. Okey, kalau you switch goreng guna coconut oil dah boleh dah. Goreng ikan ke, goreng apa semua boleh. And then santan pun is a keto compliant food. So santan pun kita boleh makan kan. Dan masakan Melayu memang banyak memasukkan santan dalam kari, dalam gulai, whatever yang kita masak kan banyak santan. Tapi santan dalam kuih yang dah campur gula tu tak boleh lah. Okey, selain daripada tu, okey, nasi lemak pun boleh. Okey, nasi lemak substitute untuk nasi tu selalunya dalam ketogenic lifestyle ni kita akan gantikan either dengan cauliflower rice ataupun sekarang ni dah ada something called konjac rice. Tu pun boleh buat juga. Ulang balik, cauliflower rice. Cauliflower bunga kobis tu. Bunga kobis. Kita cincang sampai halus-halus. Yang itu kita gunakan sebagai ganti nasi. So boleh masakkan dalam lemak bukanlah kukus kan, tapi masakkan macam masak nasi lemak tu, tapi taklah selama macam you masak dengan nasi. Tu. Dan ni boleh jadi substitute untuk nasi. Baik. Lontong sayur lodeh boleh, burger pun boleh. Burger daging memang boleh makan, cuma yang kita perlu gantikan adalah roti burger tu. So roti ni tak ada masalah, kita boleh buat keto bread ya. Keto bread menggunakan almond flour. Ya, boleh. Nasi impit pun boleh kalau nak, tak ada masalah laksa semua macam noodle tu semua kita boleh gantikan dengan konjac sebenarnya. Konjac, how to spell that? Konjac. Konjac. Abang Yus ada satu komen, dia kata ada peminat kita katakan Abang Yus boleh buat satu buku resepi khas untuk avocado. InsyaAllah itu adalah kita boleh masukkan dalam plan untuk masa depan. InsyaAllah boleh. Jadi ada peminat avocado ni, dia tak tahu cara macam mana nak menggunakan avocado ni. Okey, teruskan. Snacks untuk kuih-kuih pun banyak dah kuih-kuih yang kita dah boleh keto-fy kan. Maknanya kita buatkan secara keto. Keropok lekor daripada ikan, bahulu, kuih bakar, semua kita dah boleh buatkan secara keto. Sauces pun boleh macam mayonnaise, condiments. Mayonnaise sendiri daripada telur, Bayus, betul? Ya, daripada telur. Jadi mayonnaise ni sebenarnya makanan yang baik lah. Tapi kena buat sendirilah sebab yang dah siap tu kadang-kadang dicampur dengan gula ya. Gula dan banyak preservatif lah, banyak additional benda-benda yang lain. Pandan kaya boleh buat, serunding saja kita boleh keto-fykan juga. Serunding pun kalau kadang-kadang banyaknya permusa masukkan gula dalam serunding. Kuih-kuih, cakes apa semua tu, I think makin diketahui ramai lah bahawa banyaknya cakes yang keto friendly kat luar sana yang tanpa menggunakan gula dan juga tanpa gluten. Actually hari ni kita ada bawa saya rasa memang betul. Saya dah nampak daripada jauh dia punya presentation cake tu sendiri. Boleh kita masukkan ke dalam set? Terbaik. Jadi inilah kek yang Abang Yus tadi sebut,
keto friendly cake. Ini actually apa nama kek yang abang use, boleh namakan kek ni? Ni chocolate cake je Chocolate sebenarnya. cake, Ni okay. chocolate one of our signature cakes lah di Fitrati Bake. Fitrati Bake ni yang saya usahakan untuk produce keto friendly cakes. So ini chocolate indulgence yang kita buat khas untuk Aki Show hari ni. Yes, nampak mengiurkan di situ kerana keto cake ini tidak menggunakan langsung tepung gandum. Jadi kalau bukan tepung gandum, tepung apa Abang Yus? Kita pakai almond flour. Bahan-bahan buat kek ni semua ada dekat Aki Show. Dekat Aki Aki Bake. Show pula, Aki Bake Mat. Jadi Abang Yus adalah pengguna tetap ataupun pengguna tegar Aki Bake Mat. Dia sentiasa memberi barangan-barangan kelengkapan yang sebelengkap lah insyaAllah di Aki Bake Mat, yang halal insyaAllah. Jadi ini adalah hasilnya Abang Yus bawakan ke dalam studio kita hari ini. Inilah dinamakan chocolate cake. Chocolate indulgence cake. Chocolate indulgence cake from Fitrati Bake. Ya. InsyaAllah kepada yang teringin untuk merasai kek yang 100% keto friendly, boleh hubungi Abang Yus kita ni untuk dapatkan kek ini. InsyaAllah. Abang Yus, macam mana nak potong ke apa? Kemudian lah. Kemudian lah. Okey, rasanya masa pun semakin suntuk. InsyaAllah terima kasih kepada anda yang menonton segmen Akidemi kali ini. Aki Chen tadi anda dah bersama Bunga dengan Abang Erwan Muhibin. InsyaAllah lepas ini kita ada segmen yang seterusnya yang kita namakan segmen apa Abang Yus? Aki Kawan. Aki Kawan. Kita bersama dengan siapa yang anda kena stay tune jangan ke mana-mana. Selepas ini kita short break sekejap, 1 minit 2 minit. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi bersama Abang Erwan Muhibin. Bertemu lagi. Tu nak cari kedai bahan bakery yang lengkap sekarang ni kan. Kalau ada pun, status halal dia macam mana? Selamat ke kalau main beli je? Tapi kalau ada pun, nak cari parking pula susah. Jangan risau lagi Akilah, sebab kita kan ada Aki Bake Mat. Aki Bake Mat peniaga dia 100% Muslim. InsyaAllah barang-barang yang dibekalkan halal, selamat. Aki Bake Mat terletak di Sungai Kantan, Kajang. Dekat Pekan Kajang tu, biasalah tak sesak, senang, dia punya servis pun baik. Awak tahu tak, dia punya staff semuanya tempatan, semuanya Muslim. Baik, mereka sangat mesra, insyaAllah dapat bantu kita. Alright, Alhamdulillah kembali bersama-sama dengan saya Erwan Muhibin dalam segmen Aki Kawan. Macam tadi, Akidemi dengan Hanif dan Abang Yus. Saya ada kek, saya beritahu Abang Yus tadi, memang saya ada hasrat untuk memohon beliau adakan kek. Dan Alhamdulillah memang kuasa Allah SWT, Abang Yus dapat getaran tu dan kek pun sampai. Dan insyaAllah kita semua akan dapat merasakan kek yang keto friendly, yang dibuat sendiri oleh Keto Jedi Master kita, Abang Yus, Masya Allah. Alright, so kita dalam segmen Aki Kawan sekarang ini, dan kita ada Puan Rosmiza daripada Sambal Bilis Crispy Miza. Sambal Bilis Crispy Miza. Apa khabar Miza? Sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Miza datang dengan suami hari ini kan? Ya, saya datang dengan suami. Masya Allah. Selamat datang ke Aki Show. Terima kasih bersama-sama dengan kami dalam segmen Aki Kawan ni. Dan tentunya Miza boleh tak kenalkan diri sikit kepada para penonton insya-Allah, dan apa yang Miza boleh kongsikan tentang Sambal Bilis Crispy Miza? Silakan. Okey, hai. Okey, saya Rosmiza Abu Bakar. Saya masih bekerja. Okey, dan produk Sambal Bilis Crispy Miza ni sepenuhnya memang kita, saya dan suami yang masak lah, maksudnya yang hasilkan. Okey, produk Sambal Bilis Crispy Miza. Okey, dia ini produk homemade.
Okey, kami masih lagi merangkak untuk membina tapak. Masya-Allah, masya-Allah. So terhasil sambal ni terjual start 2013. Oh, dah lama dah. Dah lama dah sebab kekangan masa dan masing-masing ada kerja masing-masing. Right. Tu yang slow dan tapi still sampai sekarang. Dia slow tak apa Miza, janji bergerak. Ya, itu slow insyaAllah. tak apa, dia kelajuan tu tak penting. Yang penting adalah kita bergerak seinci sehari pun tak apa. Dan macam biasa tuan-tuan dan puan-puan para peminat Aki Show, Miza, kalaulah saya boleh kongsikan bau ni melalui teknologi pergi ke tempat anda. Saya dah kalau boleh nak cut short segmen ni sebab bau sambal bilis crispy Miza ni dah menguasai ruangan ini dan membuatkan saya teringin nak makan nasi lemak tu. Lepas ni boleh makan. Lepas ni insya-Allah dengan kek abang use tadi kan. Insya-Allah. Lagi sebagaimana ianya usaha apa orang kata family business Miza dan suami. Okey. Perjalanan daripada 2013 masya-Allah sampai sekarang ni. Ya. Apa yang telah Miza dan suami dapat? Hasilnya apa sekarang? Miza produk dah sampai ke So far mana produk sekarang? ni produk ni ada di Malaysia dan ada di Jeddah juga. Ada juga ejen di Jeddah. Sebab ada yang orang Malaysia bekerja di sana dan bawa sana ke sana untuk orang-orang Malaysia di sana rasa kesedapan dia. Rangup dia punya ikan bilis yang kriuk-kriuk tu. Okey. Dan bukan setakat di Jeddah, kita punya maksudnya di Korea pun bukan ada, tapi orang Korea pun ada rasa dan suka. Masya-Allah. Memang ada Miza secara aktif menghantar ataupun orang order ada lah. Orang order dan bawa pergi ke sana, jumpa kawan kat sana, tapi kawan di Korea, orang Korea. Ada rasa dan sedap. Masya-Allah. Tapi tentunya di Malaysia ni kita tak nak orang Malaysia terlepas daripada rasa sambal bilis crispy Miza ni. Agent adakah ada sambal agent, bilis crispy Miza menggunakan sistem agent? Yes, kita agent dan dropship. Dan siapa-siapa yang berminat untuk kita kongsi rezeki, jika nak jana peluang pendapatan boleh je contact HQ. Contact HQ di Sambal Bilis Crispy Miza di Messenger dan kita akan reply secepat mungkin. Instagramnya Sambal Bilis Crispy Miza HQ. Yeah. Tu dia Sambal Bilis Crispy Miza HQ. Okey, jangan lengah lagi, terus PM dia dan serius tuan-tuan perempuan. Ini bau dia sangat-sangat menaikkan nafsu makan. Kan? Menaikkan selera makan. Nafsu tu terlalu keras mungkin. Okey, apa ni Miza ada sebut tadi, masya-Allah kita ada berbual dengan sekali bersama-sama dengan suami Miza tadi, Munifa. Okey. Dan kalian berdua telah kongsikan, masya-Allah mereka Sambal Bilis Crispy Miza ada mengadakan satu kempen khas kalau tak salah untuk Ramadan, untuk betul? Infak Ramadan. Infak Ramadan. Boleh ceritakan sikit Miza? So far setakat ni kita telah usaha untuk hasilkan stok 1000 atas permintaan untuk diinfakkan kepada anak-anak yatim. Dan sekarang kita dah separuh dah siap, tunggu separuh lagi untuk kita hasilkan lagi 500 paket lagi. Masya-Allah. Satu hari okey, kalau boleh kita nak tahu dengan lebih mendalam dalam masa-masa singkat kita ni, insya-Allah kita nak penuhi dengan nak faham, nak kenal lagi dan nak cinta lagi dengan Sambal Bilis Crispy Miza ni. Lama tak nak buat ni Miza? Sangat lama, ambil masa 6 hingga 8 jam untuk siapkan dan hasilkan Sambal Bilis Crispy ni. Okey, satu batch tu berapa paket boleh dapat? Kita boleh hasilkan 250 paket sahaja. Sehari? Satu hari? Sehari. Masya-Allah. Tapi sebab kita bekerja, so kita ada time untuk rest, untuk bekerja dan faham. Dengan situasi sekarang, Sambal Bilis Crispy Miza boleh menghasilkan 250 pack satu hari. Masya-Allah, masya-Allah. Tentu semua tuan-tuan dan puan-puan mungkin ada pertanyaan ni. Macam mana boleh sambal? Banyak-banyak produk makanan ni macam mana boleh sambal jadi sambal jadi pilihan Miza dan suami? Ni makanan dia punya family punya, husband punya favorite. So saya belajar daripada mertua. Oh ni resepi keluarga lah ni. Resepi keluarga. Okey. Dan saya olah.
saya berminat masak. Saya minat masak. Okey. Dan daripada sambal ni macam mana saya nak bagi garingkan dan olahkan, nak bagi dia tahan sangat lama. Berapa lama boleh tahan? Hampir setahun. Oh, Masya Allah. Ya. Tanpa, Tanpa bahan pengawet. Tanpa diaplikasikan teknik-teknik lain. Dengan cara Tak ada, masakan sahaja. Oh, wow. Dan kita cuba simpan makanan tu setahun dan setahun lebih. Dalam foil. Ha? Dan 1 tahun memang kita cuba buka. Kita buka Dan okey, dan masih ternyata okey dan boleh makan. Boleh makan, Masya Yes. Allah. Luar biasa dengan cara masakan aja. Mungkin kalau kita aplikasikan teknologi sekarang, insya-Allah mungkin lebih lagi kan boleh tahan. Dan insya-Allah kita apa orang kata dah sampai ke penghujung rancangan dan kita insya-Allah tak mahu ini menjadi kali pertama dan terakhir sambal bilis crispy Miza datang. Terima kasih kerana hadir dalam Aki Show hari ini. Miza, mudah-mudahan Miza dan suami insya-Allah sambal bilis crispy Miza akan terus berjaya, insya-Allah akan terus tersebar di seluruh Malaysia, seluruh dunia, insya-Allah. Amin. Dan kita tak sabar nak rasa dan mungkin kita boleh buat behind the scene punya komen. Tapi itu insya-Allah semua anda boleh saksikan terus di Aki Show Instagram dan juga di Aki Channel di YouTube, dan juga follow terus Aki Bermat HQ di Facebook, okey? Ni dia. That's it. Sambal bilis crispy Miza, Aki kawan, Aki demi Aki Kitchen, Aki Show hari ni episod ke-13. Terima kasih semua. See you next week, okay? Bye.